Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani bersama saya Konstantin Pahlawan dalam Berita Pagi Sabah edisi Ahad 22 September 2024. Daerah Sipitang bakal menikmati limpahan pembangunan sekaligus menjadi antara daerah termaju di negeri ini. Ia bersesuaian dengan kedudukannya yang strategik berhampiran sempadan Sarawak, Brunei Darussalam dan wilayah Persekutuan Labuan. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Jinor berkata, limpahan ekonomi akan dinikmati menerusi pembukaan kilang dan perniagaan Taman Perindustrian Minyak dan Gas Sipitang, SOGIP. Beliau berucap merasmikan pensyuarat tahunan Parti Gagasan Rakyat Sabah, Gagasan Rakyat bahagian Sindumin di Dewan Terbuka Dataran QSS. Katanya SOGIP telah dipenuhi pelabur yang merancang membuka kilang dan perniagaan berdasarkan perjanjian yang telah ditandatangani. Dalam majlis berasingan, Dato' Haji Ji menyerahkan kunci Rumah Sabah Maju Jaya SMJ kepada sebuah keluarga di Kampung Guru-Guru. Usahawan muda disaran menceburkan diri dalam perniagaan franchise. Ini kerana perniagaan franchise berisiko rendah dan sesuai sebagai permulaan. Dalam dunia keusahawanan dan juga perniagaan, satu cara yang agak baik dan mudah adalah melalui sistem franchise. Kerana dengan franchise, perniagaan itu sudah disediakan. Apa yang diperlukan adalah usaha dan pengurusan serta pemasaran yang jitu untuk memastikan ianya terus berjaya. Datuk Shah Helmi ditemui media selepas merasmikan pembukaan sebuah kios franchise makanan dan minuman di ibu negeri. Kios ini merupakan antara perniagaan yang mendapat suntikan modal daripada Perbadanan Nasional Berhad PERNAS. Datuk Shah Helmi berharap golongan muda di negeri ini memanfaatkan setiap peluang dan inisiatif yang disediakan kerajaan khususnya dalam bidang keusahawanan untuk meningkatkan taraf hidup masing-masing. Golongan veteran dan pesara kerajaan serta swasta di negeri ini disaran memanfaatkan inisiatif yang ditawarkan Perbadanan Nasional Berhad PERNAS, antaranya termasuk program inisiatif keusahawanan veteran dan pembiayaan IVIP yang baru dilancarkan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Datuk Iwan Benedik berkata program ini menyasarkan golongan veteran atau pesara Bumiputera yang ingin menceburi bidang keusahawanan khususnya dalam bidang franchise. Ini menunjukkan komitmen berterusan kita membangunkan keusahawanan bukan hanya di kalangan belia tetapi juga yang menamatkan perkhidmatan dalam sektor awam ataupun sektor swasta. Datuk Iwan menyatakan demikian kepada media selepas melancarkan Karnival PERNAS di Kota Kinabalu. PERNAS memperuntukkan RM3 juta untuk program IVIP ini. Ia dijangka bakal melahirkan 200 usahawan baharu serta mewujudkan lebih 300 peluang pekerjaan. Program Pemerkasaan Usahawan Sabah PUSH Perbadanan Nasional Berhad PERNAS bakal menjadi penentu kejayaan konsep perniagaan franchise negara. Program itu memberi latihan dan bimbingan perniagaan kepada usahawan yang berminat menceburi perniagaan franchise dalam pelbagai bidang dan perkhidmatan. Pengerusi PERNAS Datuk Hazimah Zainuddin berkata industri franchise tempatan telah berkembang baik dengan kadar pertumbuhan 15%. Ia wajar dimanfaat oleh usahawan untuk memilih perniagaan franchise tempatan. Beliau berucap demikian dalam majlis pelancaran Karnival PERNAS di ibu negeri. Katanya Sabah juga berpotensi dibangunkan sebagai hub franchise yang dinamik dan berdaya saing. Seramai 41 usahawan tempatan dipilih menyertai program rintis ini. Apabila kita menjadi usahawan PUSH, kita akan menjadi usahawan di bawah PERNAS dan pastinya tidak lari daripada pemerhatian dan keprihatinan Menteri dan juga PERNAS sendiri untuk membangun dan membawa usahawan-usahawan ini supaya lahir sebagai franchise. Saya rasa bersyukur sangat jumpa PERNAS ni sangat-sangat membantu. Sangat-sangat membantu daripada zero, daripada bismillah kepada alhamdulillah. Jadi daripada benda yang kita tak tahu jadi tahu.
Jadi daripada yang kurang customer, jadi ramai customer. Lebih 157 syarikat dari seluruh negara menyertai program Business in Transformation BEAT yang bertujuan membangunkan usahawan mikro dan kecil berdaya saing ke arah franchise. Daripada jumlah itu, 10 syarikat dari Sabah menerima bimbingan dan bantuan Pernas. Pemimpin dan ahli Parti Gagasan Rakyat Sabah, Gagasan Rakyat, diingatkan agar tidak mudah terpedaya dengan daya pihak pembangkang. Ini kerana pihak berkenaan sentiasa cuba mengeksploitasi perpaduan dan keharmonian kepimpinan parti. Ketua Penerangan Gagasan Rakyat Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata semua pemimpin dan ahli parti perlu menjaga nama baik parti selain mengamalkan integriti tinggi. Semua pemimpin-pemimpin akar umbi agar tidak terhasut, tidak terpedaya dan tidak tertipu dengan daya-daya yang dilemparkan oleh pihak-pihak parti pembangkang yang ada di Sabah ini. Kerajaan GRS PH Plus membuktikan pencapaian yang begitu baik di mana tahun demi tahun hasil negeri semakin meningkat. Usaha-usaha kita untuk membantu rakyat. Datuk Nizam ditemui RTM dalam Majlis Perasmian Mesyuarat Tahunan Gagasan Rakyat Bahagian Sukau 2024. Pemimpin akar umbi dan ahli parti juga perlu membantu memberi kefahaman kepada rakyat tentang inisiatif yang disediakan kerajaan bagi membela nasib dan kebajikan mereka. Sementara itu, Ketua Bahagian Gagasan Rakyat Sukau, Datuk Johari Janan berkata, pelbagai projek pembangunan sedang dilaksana di kawasan berkenaan. Ia selaras usaha menoktahkan kemiskinan yang menjadi agenda utama Gagasan Rakyat Sukau. Tugas kami di PGRS Sukau memastikan rakyat itu dibela. Kepada pelabur-pelabur asing, pelabur-pelabur tempatan untuk melabur di Sukau. Ada banyak tanah yang kita boleh bagi kepada mereka untuk pelancongan, untuk pembangunan ekonomi di kawasan itu. Seramai 835 perwakilan dari 173 cawangan menghadiri mesyuarat tahunan Gagasan Rakyat Bahagian Sukau ini. Badan Bahasa dan Sastra Sabah, Bahasa, menjambut baik hasrat Bandaraya Kota Kinabalu untuk diiktiraf sebagai Kota Literasi Dunia yang baharu. Pada November 2021, Pertubuhan Pendidikan, Saintifik dan Kebudayaan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu UNESCO telah mengiktiraf Jakarta, Indonesia sebagai Kota Literasi Dunia. Presiden Bahasa Datuk Jasni Matlani berkata untuk merealisasikan hasrat tersebut, beberapa kemudahan infrastruktur di sekitar Bandaraya Kota Kinabalu perlu dinaik taraf. Dan kita juga berharap kepada kerajaan negeri supaya membaik pulih tempat ini dan supaya bersesuaian. Ada pentasnya, ada lampunya. Jadi persembahan itu lebih hidup dan lebih menarik. Datuk Jasni Matlani ditemui RTM selepas Majlis Bacaan Puisi Bandaraya Kota Kinabalu dan penutupan Festival Sastra Antarabangsa Malaysia Madani di lintasan Diasoka. Hasrat menjadikan Bandaraya Kota Kinabalu sebagai Kota Literasi Dunia disuarakan Mayor Bandaraya Kota Kinabalu, Datuk Seri Sabin Samitah dalam ucapannya yang disampaikan Timbalan Ketua Pengarah Sektor Pembangunan Luar Bandar dan Penguatkuasaan DBKK, Karim Rahim. Paparan itu mengakhiri perkembangan berita pagi Sabah kali ini, menyusul selepas ini berita pagi Sarawak. Dari sungai hingga segara, Palestin pasti merdeka.